Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ni Infinix hantar kepada saya satu model dia orang yang terbaru sekali, iaitu Infinix Hot 40 Pro. Brand Infinix ni saya boleh katakan brand yang tengah panas lah sekarang, sebab setiap model yang dia orang launching, dia orang memang betul-betul belanja. Dia punya spesifikasi dia yang premium tapi harga yang rendah. Dan model Hot 40 Pro yang ada kat tangan saya sekarang ni, dia adalah dalam kategori budget gaming smartphone. Jadi dalam video kali ni untuk smartphone, seperti biasalah kita akan tengok benda-benda yang basic, seperti dia punya internal spec, dia punya quality screen, quality kamera, quality sound, dan last sekali kita akan test dia punya Android gaming performance. Dan dia tak terlepas juga daripada emulator test. Saya akan test untuk platform PS2 dan PSP, tengok sejauh mana dia dapat carry kedua platform tu. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Infinix Hot 40 Pro ni dia ada kolaborasi dengan game Free Fire. Jadi dekat kotak dia pun kita boleh nampak lah ada gambar karakter daripada game Free Fire. Dalam kotak kita akan dapat satu user manual, satu transparent case, satu pin SIM ejector, satu kabel pengecasan dan satu adapter pengecasan dengan kekuatan 33W fast charging. Jadi macam inilah design Infinix Hot 40 Pro. Memang nampak premium, tak nampak macam phone harga 700. Variant yang dihantar kepada saya adalah warna biru. Tekstur kat belakang dia adalah jenis matte. Kemudian kalau dia kena cahaya, kita akan nampak dia ada efek macam pelangi kat belakang dia. Setup kamera dia, kalau saya tak cakap pun saya rasa anda tahulah macam kamera apa. Dekat bingkai petak kamera dia jenis metallic, termasuk ketiga-tiga lens dia ada ring jenis metallic di sekeliling lens tu. Keliling phone ni pun sama juga, dia punya frame dia jenis metallic macam aluminium, tapi sebenarnya frame keliling dia ni cuma plastik je. Di sebelah kiri dia ada slot SIM card, dan dekat slot SIM card ni dia support 2 SIM card dan 1 micro SD card. Di sebelah kanan ada fingerprint scanner dan volume button. Dekat bahagian bawah ada satu lubang headphone jack, satu lubang mikrofon, satu port pengecasan jenis Type-C dan satu lubang speaker. Dah sentuh berkenaan speaker, Infinix Hot 40 Pro ni dia support dual stereo speaker, dan speaker dia mempunyai high resolution audio. Kualiti audio dia memang sangat bagus lah untuk kategori bajet smartphone. Dari segi spesifikasi dalaman, Infinix Hot 40 Pro ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Untuk kapasiti storage pula, dia datang dalam dua varian, iaitu 128GB dan 256GB. Manakala RAM sebesar 8GB ditambah dengan extended RAM sebesar 8GB juga, membuatkan total RAM dia adalah 16GB. Dari segi network connection, Hot 40 Pro ni masih menggunakan network 4G. Untuk operating system pula, Infinix Hot 40 Pro ni dikuasakan dengan Android 13, dan jenis OS yang digunakan adalah XOS. Untuk kapasiti bateri, dia menggunakan bateri sebesar 5000 mAh, dan bateri dia support 33W supercharge. Untuk pengecasan daripada 0 sampai ke 100%, dia mengambil masa lebih kurang 50 minit. Selain daripada tu, feature yang terdapat pada Infinix Hot 40 Pro ni, dia support NFC. Jadi bolehlah kalau anda nak top up anda punya touch and go card. Feature seterusnya, Infinix Hot 40 Pro ni dia menggunakan Meta Material Antenna. Fungsi Meta Material Antenna ni dia boost lagi signal speed. Jadi walaupun dia masih menggunakan 4G, tapi signal dia lebih pantas daripada kebanyakan smartphone 4G. Balik ke bahagian skrin, Infinix Hot 40 Pro ni dia menggunakan skrin sebesar 6.78 inci dengan resolution Full HD+. Jadi skrin dia bukan setakat besar, kualiti dia pun cantik, color dia pun nampak vibrance. Kalau layan movie dekat skrin dia memang sangat puas hati. Tak cukup dengan tu, dia bagi pula 120Hz screen refresh rate. Jadi penggunaan kita akan nampak lebih smooth lah, terutama sekali bila kita scrolling. Selain daripada tu, untuk dia punya punch hole dia ada feature magic ring, yang mana dia akan ada animation yang hampir sama dengan iPhone. Balik pada bahagian kamera pula, yang mana kamera utama dia datang dengan 108MP. Kamera makro sebesar 2MP dan 1 AI kamera. Untuk kamera selfie, Infinix meletakkan 33MP. Untuk kualiti kamera dia, saya ambil dalam dua keadaan lah. Yang pertama sekali dalam keadaan yang cukup pencahayaan, iaitu outdoor pada waktu siang, dan satu lagi saya ambil dalam keadaan low light waktu malam. Untuk waktu siang, bagi saya kualiti gambar dia saya boleh katakan okey lah, daripada segi ketajaman dan kontras dia yang balance, color image dia pun okey lah untuk bajet smartphone. Beralih pada situasi low light, yang ni memang saya tak expect dia punya kualiti sebaik ni, sebab kebanyakan smartphone yang tanda harga sama macam ni, bila kita ambil gambar dalam keadaan low light, memang teruk gila lah. Noise akan berada pada tahap yang hancur. Tapi Infinix Hot 40 Pro ni, dia tak adalah perfect, still ada juga noise, tapi noise dia tak adalah sampai tahap terlalu tinggi macam kebanyakan bajet smartphone. Selain daripada tu, dia ada juga fungsi super night, jadi dia mampu doublekan lagi kecerahan untuk situasi low light. Untuk video mode, dia mampu rakam sehingga 2K resolution, cuma 2K resolution dia ada limit sampai 30fps, tapi untuk 1080p kita boleh record sampai 60fps. Dan untuk 2K resolution, kita tak boleh nak guna ultra stable, jadi kalau kita rakam waktu kita berjalan, memang akan nampak shaking sikit lah.
Compare to 1080p yang mana kita boleh aktifkan dia punya ultra stable, jadi video kita tak nampak shaking sangat. Balik pada gaming performance, ini part yang paling best lah untuk smartphone ni. Untuk Android game seperti PUBG, paling tinggi setting grafik yang saya dapat capai adalah HD dengan high frame rate. Dan sepanjang gameplay memang lancar, tak ada sebarang performance issue. Dan saya test dia punya gyroscope, memang sangat responsif. Kemudian untuk gaming ni juga anda boleh swipe kat sebelah kiri dan dia akan keluar macam drawer. Dan dekat dalam dia ada 3 jenis performance yang anda boleh nampak sekarang ni. Sama ada anda nak boost lagi dia punya performance atau anda nak guna mode yang menjimatkan bateri. Tapi bagi saya disebabkan bateri dia besar, why not? Letak je lah yang paling tinggi. Balik pada Call of Duty Mobile, saya letak pada grafik medium dan high frame rate. Performance game dia pun lancar juga. Beralih pada Genshin Impact yang merupakan antara game yang berat lah untuk smartphone. Saya cuba letak pada the higher setting. Saya still dapat main dengan lancar walaupun tengah lawan dengan ramai enemy. Dia still ada hiccup tapi saya boleh kata sangat minimal. Beralih pada emulator game. Yang ni memang saya punya course. Mana-mana smartphone yang masuk ke channel saya takkan terlepas daripada emulator test. Okey, pertama sekali untuk game PSP. Saya menggunakan apps PPSSPP. Saya start dengan game yang paling berat sekali untuk emulator PSP iaitu God of War. Saya setkan pada 2x resolution dan 0 frame skipping. Gameplay dia memang sangat lancar, tak ada sebarang lagging ataupun drop frame. Jadi game PSP yang berat seperti God of War boleh main dengan lancar kat sini, maka kesemua game PSP boleh main dekat Infinix Hot 40 Pro ni tanpa sebarang masalah. Beralih pada platform yang lebih berat iaitu PS2, saya menggunakan apps Ether SX2. Saya test antara game yang paling berat lah untuk emulator PS2 iaitu God of War 2. Performance dia dah mula nampak terseksa. Tapi kalau kita rendahkan beberapa setting dalam dia, baru kita dapat performance gameplay yang lancar. Kemudian saya ada try juga beberapa game PS2 yang tak seberat game God of War. Performance gameplay untuk kebanyakan game kita dapat main dengan lancar pada default setting. Kemudian saya stream game PlayStation dengan menggunakan apps PS Play untuk tengok kemampuan material antena dia sama ada berlaku masalah latency ataupun tak untuk fast action game. Dan setelah saya dah try beberapa game, saya boleh kata signal dia sangat stable. Tapi saya still tak puas hati. Jadi saya test pula dekat game PC yang menggunakan high refresh rate dengan menggunakan apps Steam Link. Sepanjang gameplay memang sangat lancar. Okey, jadi selepas saya dah guna dan dah buat beberapa test, ada beberapa benda yang saya kena notekan kepada anda. Yang pertama sekali, saya rasa anda nampak kot sepanjang video, dia punya screen bezel agak tebal termasuk dagu dia. Selain daripada tu, brightness dia 500 nits. Untuk 500 nits ni, bagi saya lah, untuk penggunaan indoor dan outdoor, anda still boleh nampak dengan jelas. Kecuali anda berada direct kat bawah cahaya matahari, baru anda nampak macam tak berapa jelas lah. Sebab dia punya brightness ni tak dapat nak mencapai satu tahap yang cukup terang untuk ada bawah cahaya matahari. Kemudian dia punya back panel dia dan dia punya frame keliling dia adalah jenis plastik. Tapi disebabkan build quality dia yang memang boleh kata agak solid dan keberatan dia ngam dengan dia punya size dia, kita rasa macam tak kisah sangat lah tentang benda tu. Kita still akan rasa premium bila ada kat atas tangan. Saya tak considerkan semua tu sebagai kekurangan sebab kita kena ingat dia adalah budget gaming smartphone dengan tanda harga RM699. Malah apa yang dia bagi lebih daripada mana-mana budget smartphone yang ada dalam pasaran. Storage dia sampai 256GB, total RAM dia pula sampai 16GB. Kamera dia 108MP, bateri dia 5000 mAh. Siap ada fast charging 33W. Screen dia support sehingga 120Hz. Ada 2 stereo speaker lagi. Dan performance game pula, terus terang saya cakap, ini adalah the first budget smartphone yang saya dapat capai pada setting yang tinggi seperti mana yang anda tengok tadi tanpa mengalami masalah yang serius. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya tentang Infinix Hot 40 Pro ni. Kalau anda berminat nak beli, saya dah sediakan link pembelian dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.